إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan faedah ilmu ini, kita masih lagi di dalam perbahasan mabadiul asyarah ataupun muqaddimatul ilmi dipanggil. Nah, mabadiul ilmi atau mabadiul asyarah, pendahuluan-pendahuluan bagi ilmu atau pendahuluan-pendahuluan yang 10 bagi ilmu, ataupun dikatakan juga muqaddimuh. Nah, muqaddimuh bagi ilmu. Inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu listimdadi hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'di ittafa wa man daral jami'a haza syarafa. Itu syair. Nah, dikarang oleh Syekh Ali Al-Ajhuri. Nak mudah kita ingat. Dia kata, sesungguhnya pendahuluan bagi tiap-tiap ilmu itu ada 10. Mana pertama? Had, iaitu definisi, ta'rif bil haddi. Definisi bagi ilmu. Kemudian maudhu', topik perbicaraan. 2. Kemudian samarah, faedah. Ni kita nak masuk ni, faedah atau dipanggil juga samarah. Faedah ke apa kita mengaji dah? Kalau tak ada faedah, baik klik di rumah tengok TV, lagi sedap. Nah, ada faedah dah. Itu dah. Kalau gitu sambung hari ini dan faedah ilmu ini. Yani faedah mengaji
memahami serta i'tiqad di dalam hati akan ilmu ini. Kena takdir dah. Ilmu ni gitu, ilmu duduk gini lah dalam kitab ni. Kalau kita tak mengaji, tak menuntuti, tak memahami dan tak i'tiqad dalam hati, tak ada boleh faedah apa. Dia boleh faedah ni apabila kita mengaji. Syaratnya innamal ilmu bitta'allumi. Hanya sahaja ilmu tu didapat dengan belajar. Lebih-lebih lagi ilmu usuluddin ni, ilmu akidah Islamiyah, ahli sunnah wal jamaah ni. Dia tak boleh dengan kita baca sendiri. Beli buku baca. Baca tu boleh, tapi syarat utamanya irsyadu ustazin. Kena ada petunjuk daripada guru. Tak memada dengan kita beli buku akidah, baca di rumah sore-sore, tak boleh. Man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Barang siapa yang mengambil ilmu akidah di dalam kitab semata-mata tanpa mengaji dengan guru langsung, maka masuklah dalam hatinya segala waham-waham, sengka-sengka. Terkadangnya benar, terkadangnya salah. Tak tahu hak mana betul, hak mana salah. Tu bahaya tu. Apa benda ni? Akidah ni. Kalau akidah ni bahayanya boleh jatuh ke tahap kufur. Tu hak bahaya. Kalau fiqh tu tahap lagi lah, bahaya juga. Tapi tahap lagi, moga dia tak jatuh ke tahap kufur, paling tidak pun fasik, berdosa, haram, gitu je. Tak sah amal ibadat dan sebagainya. Kalau Tuhan apa masuk syurga. Kalau akidah ni sudah. Nak kalau jatuh dalam syirik, syirkul akbar, syirik besar, syirkul jali, syirik terang-terangan. Hak tu Tuhan ada apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sekali-kali tidak akan ampun dosa syirik. Syirik mana tu? Bukan syirik khafi. Syirik khafi itu riya, ujub, sum'ah. Hak tu perbahasan dalam ilmu tasawuf. Yang dimaksud syirik di sini ialah syirkul jali atau syirkul akbar. Menyengutukan Allah secara terang-terangan. I'tiqad ada selain daripada zat Allah sama seperti zat Allah, ataupun i'tiqad ada sifat selain daripada Allah yang sama seperti sifat Allah, atau i'tiqad ada perbuatan selain daripada Allah yang sama seperti perbuatan Allah. Berat dah. Hak ni hak mudah nak kena ni. Hak ni hak mudah nak kena mana? I'tiqad pegangan ada perbuatan selain daripada Allah yang sama seperti perbuatan Allah. Ni hak banyak kena. Nu mana? Duk bawah kipas. Angin dapat. Kipas lah yang memberi angin. Pada bekahnya memberi bekah. Pada angin kipas. Duk dalam aircon sejuk. Siapa yang memberi sejuk? Aircon lah. Kerana aircon dapat sejuk. Tabiat aircon memberi sejuk. Yang belakang tu. Lapar perut, makan nasi, kuat-kuat, kenyek, sedawa mulut, kata Alhamdulillah. Hati i'tiqad, nasi yang memberi bekas pada kenyang. Sudah. Syirik akbar tu. Wa man yakul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Mana-mana orang i'tiqad, makhluk ni dapat memberi bekas dengan tabiat dia ataupun kerana dia lah automatik mendapat kesan, mendapat bekas. Asar ni dapat dengan secara automatik daripada makhluk ni. Fadzaka kufrun 'inda ahli millah, maka i'tiqad seperti itu kafir di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia i'tiqad, nasi dapat memberi kenyang dengan sebab Allah telah jadikan pada nasi itu kekuatan yang mampu oleh nasi untuk memberi kenyang. Hak ni pada kufurnya khilaf ulama. Qaul yang marjuh, yakni ulama wara'an nahri, ulama yang duduk di negeri-negeri di belakang sungai Furat, di kalangan ulama Maturidiyah, di kalangan mazhab Hanafiyah,
mereka menghukumkan orang yang i'tikad seperti itu kafir lagi. Enggak tu. Mujulah qaul yang rajih, qaul yang kuat nisbah dalilnya, iaitu mazhab Asy'ariyah menghukumkan orang ni masih mukmin sebab dia kata Allah lagi. Allah bagi kekuatan pada nasi, nasi mampu kenyang. Allah bagi kekuatan pada air, air mampu bagi hilang dahaga atau mampu membersihkan. Allah bagi kekuatan pada aircon, mampu menyejuk. Allah bagi kekuatan pada lampu, mampu mencerah. Allah bagi kekuatan pada Panadol, mampu menghilangkan demam, menyembuhkan demam. Sebab ada Allah lagi itu tak kafir lagi. Tapi fasik ahlul bid'ah wad dhalalah. Wa may yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Mana-mana orang i'tikad Allah memberi kekuatan pada makhluk yang mampu makhluk tu memberi bekas, memberi kesan pada perbuatannya, maka akidah ni bid'ah dhalalah. Bukan ahlus sunnah wal jamaah, dia panggil ahlul bid'ah wad dhalal. Ahlul bid'ah wad dhalalah. Fala taltafi, jangan kita duk ikut. Bahaya tu. Ni bahaya. Maka kerana tu dia kata dan faedah. Samarah. Apakah orang panggil faedah? Kita mengaji, lepas tu kita faham. Setakat faham gitu, selesai dah wajib. Tak selesai lagi. Kerana ilmu ni amalnya i'tikad. Mana? Pegang dalam hati, pasok dalam hati, pailing dalam hati, simpul kemah dalam hati, paku dalam hati. Tu amalan ni. Kemudian kalau kita ni tak bini, tak beranak, tak ada saudara mara, sebatang kera, tak apa, lepaslah. Kalau ada bini, ada anak, tidak sebatang kera, wajib pula kita mengajar kepada orang yang berada di bawah mas'ul kita, pertanggungjawaban kita. Kita tu jadi mas'ul dia bagi. Dipertanggungjawab. Wajib pula. Jadi bukan setakat kita seorang je, kerana ilmu ni fardu ain. Fardu ain. Macam semaya 5 waktu ni lah fardu ain. Minat kata minat, wajib kena semaya. Dia tak boleh kata saya, Allah Ustaz, kalau maghrib ni tak berapa minat mana. Isyak boleh juga minat sikit lah semaya isyak. Dia tak boleh gitu. Jadi 5 waktu tu kena buat. Minat kata tak minat, berahi kata tak berahi, kena semaya. Wajib semaya. Sama juga ilmu fardu ain ni, tauhid, fiqh, tasawuf yang fardu ain, minat ke tak minat, wajib ngaji. Dia tak serupa ilmu hak fardu kifayah. Atau ilmu fardu kifayah duniawiyah. Fizik, kimia, biologi, mekmuk, sains. Tu tak apa, minat tak minat. Saya kalau fizik, kimia ni tak berapa minat, Ustaz. Kalau biologi saya minat. Tak apa. Logi, kau dah mau minat. Kau tak minat kot sains. Kau minat kot perdagangan, kot akaun. Kot ngira-ngira. Sila, tak apa tu. Minat tak minat tak apa tu. Hak ni tak boleh. Tak berapa minat mana tauhid. Kalau fiqh berahi. Tak boleh. Ya minat ke tak minat, wajib fardu ain. Maka wajib juga kita mengajar anak bini kita. Orang di bawah mas'ul kita. Karena dalilnya mana? Allah Ta'ala firman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang telah beriman mereka itu, telah percaya mereka itu. Qu anfusakum, jaga pelihara diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, daripada kena bakaran api neraka. Sahabat tanya Abdullah bin Abbas, Raisul Mufassirin, bagaimana nak jaga diri anak bini daripada kena bakaran api neraka? Jawabnya faqihuhum fiddin. Beri faham mereka itu dengan agama. Beri faham agama. Maknanya wajib atas kita kena mengajar. Mengajar tauhid, ajar fiqh. Nak bini, anak perempuan. Fiqh dia tu ada khusus bagi dia. Seumpama bab haid, nifah, istihadah, wiladah. Itu kita kena mengajar tu. Kalau kira-kira hak sebenar, suami wajib. Kalau suami tak reti, wajib dia kena suruh bini pergi mengaji. Dia tak ambuh pergi mengaji, kita kena mengada ke orang mengajar tu
di rumah kita. Ejah gi tok guru main ngajar rumah. Tambak tiang. Ni. Ikat gari dulu, ngaji dulu. Supaya akhirat esok lepas kita daripada bertanggungjawab oleh Allah Taala. Atas suami tu herannya. Mana bini mu tak kenal aku. Tak kenal nabi dia. Tak tahu rukun iman. Tak tahu cema cuci. Air mustakmal mutanajjih mutlak hok mana hok boleh guna buat akad hadas. Pakai gahar hok mana ni. Tak tahu aurat, tak tahu bab haid, masa haid dia semaya, masa istihadah dia tak semaya. Sudah. Masa tu nak jawab mana? Arti kau itulah baru nyata zahir derhaka bini dengan anak kepada kita. Mana? Dia akan memohon pada Allah Taala, "Hei Tuhan, belum nak capak aku dan dengan kau, capak dulu ni. Ni menatan ni mula ni." Masa tu baru menatan. Ni menatan ni, kih dia lah aku jahil. Tu. Jadi kalau kita mengajar dah agama, kita terlepas. Saya ajar dah Tuhan. Saya royak belakang dah. Tak cukup dengan saya lagi order untuk guru mari. Bayar pula tu. Tapi dia wak tak saya mengaji, wak tak tahu, tak saya beramal, contoh. Lepas kita. Dia tanggungjawab. Itu lagu tu dah. Baik. Sebab tu kata dia, dan faedah ilmu ini dan faedah mengaji, memahami iktikad dalam hati serta mengajarkan kepada orang yang dipertanggungjawabkan atas kita untuk mengajar ilmu ini, yakni ilmu usuluddin ni lah, ilmu tauhid ni, khabar ialah dapat kemenangan. Dapat kemenangan. Dan beruntung. Dapat kemenangan. Dapat falah. Tuhan kata qad aflahal mu'minun. Okay. Qad sesungguhnya aflahal mu'minun, sesungguhnya telah benar-benar menanglah orang yang beriman. Orang mukmin, orang yang percaya. Gak ilmu ni ilmu iman ni. Ilmu duk syarah rukun iman, duk hurai rukun iman. Lagu mana orang beriman? Iaitu orang yang betul pegangannya dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang terima. Iman artinya tasdiqu fil qalbi bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ulima min ad-din bid-darurati. Terima hati dia. Terima ke apa? Terima Nabi. Satu, at-tasdiqu bin Nabi. Terima dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu terima pula sekali lagi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Tasdiqun Nabi wa tasdiqu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad din bid-darurah. Apa yang disampaikan oleh Nabi, barang yang disampaikan oleh Nabi daripada agama dengan secara mudah, pasti, senang. Mana? Ni termasuk kita nak mengaji ni. Allah ada, Allah sedia, Allah kekal, Allah tak serupa yang baru. Allah ada di zatnya sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Nabi itu tiap-tiap mereka yang manusia, laki-laki yang merdeka, yang diberikan wahyu, jika tidak disuruh dengan menyampaikan kepada umat wahyu tersebut, maka Nabi, kalau disuruh dengan menyampaikan, maka Rasul, Nabi lagi Rasul, mesti pada dia tu ada siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dan harus baginya bersifat dengan sifat kedatangan yang baru bangsa manusia, al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, yang tidak membawa kurang martabat kenabian dia. Kemudian percaya pula malaikat. Berapa orang malaikat secara tafsilinya? 10 orang. Secara ijma'nya banyak, tak nak bila malaikat ni. Hanya Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui berapa bilangan malaikat dia. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Kama qala Allah dalam Quran sebut, tidak ada siapa yang boleh mengetahui berapa tentera Allah. Itu malaikat Allah saja yang mengetahui. Secara tafsili
Jibril, Mikail, Israil. Nah, Raqiq, Atiq, Malik, Ridwan, Malik, Zabaniyah, Munkar dan Nakir. Kena tahu tu. Nah, wajib kena tahu. Tu. Badu kita ada berapa secara tafsirnya Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Nah, diturun ke nabi mana? Quran, Taurat, Injil, Zabur. Kena tahu tu. Tu ruku-ruku iman tu. Jadi ilmu ni duk syarah tu. Lepas tu lagi lepas habis hak iman tu, hak bagi dalam hati kena pegang pasak prinsip hukum-hukum syariat hak dibawa datang nabi. Mana? Wajib semaya 5 waktu, wajib puasa bulan Ramadan, wajib keluar zakat bila cukup haul dan nisab, wajib naik haji ke Mekah. Hak ni dia panggil al-asya'ul azim fil Islam. Perkara-perkara yang besar di dalam Islam. Dikatakan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Ada lagi. Nah, mana wajib tutup aurat, haram berzina, haram derhaka ibu bapa. Nah, haram minum arak, haram berjudi, haram rishwah, haram makan riba. Tu wajib kena akui tu. Nah, walaupun dia tidak buat semaya 5 waktu, dia tak semaya. Tapi tanya, mana tak semaya? Semaya wajib dah. Wajib. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sia ayat Quran dalil. Apa tak semaya? Dah kata tahu. Kau malah ni. Maka dia masih mukmin tapi fasik dia panggil. Tidak taat Tuhan. Tapi dia masih mukmin sebab dia terima Nabi kata wajib. Dia tak ubah. Kalau dia kata, semaya ni wajib tak? Tak ada wajib-wajib. Siapa nak semaya lah. Walau dia semaya pun dia kafir. Itu ingat baiklah. Dia semaya tak tinggal 5 waktu. Jemaah pula tu. Bukan hitam, berapi dahi. Turun-turun surah. Ni, wartawan mari interview. Kata kuat tu haji semaya. Nak tanya sikit ni. Nah, apa hukum semaya 5 waktu? Kuat semaya ni. Dia kata, semaya 5 waktu ni harus je. Nak semaya. Tak ambuh, tak nak semaya, tak usah semaya. Dia, walau dia semaya, dia kafir. Pasal apa? Pasal dia merubah hukum dia bagi. Itulah. Dia tak ada tasdik, tak ada terima. Dia panggil takzib. Kufur tu takzib lah. Takzibun Nabi, mendustakan Nabi. Wa takzibu bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad din bid darurah. Mana mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi. Nabi kata semaya 5 waktu wajib, ada wajib. Kafir. Haram zina, sunat. Kafir lah ni. Kafir lah. Nah, walau dia tak berzina, walau dia tak pernah berzina. Sebaliknya orang tu je berzina. Bila orang tanya, zina ni apa hukum? Haram tu. Nah, haram. Dia ubah dak hukum. Dia tak merubah hukum Allah. Maka dia masih mukmin sebab dia tasdik. Dia menerima hak Nabi ayat. Lepas tu apa dia berzina? Hak tu dia fasik. Fasik itu maknanya dia tidak taat perintah Tuhan. Khuruju an taatillah dipanggil. Keluar meninggalkan ketaatan kepada Allah. Itu dah. Tu pegangan kita orang ahli sunnah wal jamaah. Jangan kira hak lain. Kalau khawarij buat dosa kecil, dosa besar, kafir lalu dah. Ya di situ dah. Mudah nari kafir, kan? Kafir lalu dah. Agak lama hak kafir. Lama. Kita dosa kecil gak banyak, kafir lalu dah. Kafir selalu. Kita orang ahli sunnah wal jamaah tidak mudah-mudah mengkafirkan, mentakfirkan ahlul qiblah. Habis itu. Tu tengok dah. Jadi dapat kemenangan satu. Faedah dia dapat kemenangan. Apa kemenangan? Dunia dan akhirat lah. Menang dunia, menang akhirat. Kalau menang menang di dunia saja belum tentu menang akhirat. Menang dunia, mana nampak senang, nampak lina. Akhirat belum tentu. Tapi kalau menang akhirat, menang dunia. Walaupun nampak macam kalah di dunia. Nampak je macam kalah, macam susah, macam payah. Tapi sebenarnya menang dia di dunia dan akhirat. Pasal apa menang? Pasal dapat
qabul daripada Allah. Nah, terima, Tuhan terima dia. Tu makna gitu, orang menen. Tu dah. Dan beruntung. Tu dapat kemenangan syahadah, pas beruntung nah pula. Kalau menen sahaja tak beruntung, tak ada gak. Nah, tengok tak dalam video ada kan? Kok dia tanding bina badal. Menen dia, tapi tak beruntung. Boleh apa? Blender ya, orang panggil hadiah. Tak butuh. Mengamuk ya, lepas blender situ selalu. Bukan main susah nak bina tubuh ni. Nah. Makan obat tu gym hari-hari nak jaga body jadi tough. Nah, sadar. Bobot tanding, masuk tanding meneh tu kan. Hadiah ke apa? Blender. Tak butuh. Mengamuk atap-atap terlalu lepas gitu je. Tu jadi meneh tapi tak butuh weh. Tak sedap gak gitu. Nah, kita nak meneh pas butuh pula. Tu nak. Apa? Tak ada kalau meneh butuh ni ya. Orang mukmin. Cuba tengok. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Betul? Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum 'aniz zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu manumin. Betul? Faman ibtagha wara adzalika fa ulaika humul aadun. Betul? Apa lagi? Ingat tak? Tak ingat buat ni. Duduk tengok kita lah ke tu ni. Betul? Apa ayat dia? Hujung-hujung tu. Ingat? Ingat tak? Apa? Lepas tu apa? Ayat? Ingat tak? Jannatul Firdaus apa? Ulaika humul apa? Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Tu untung tu. Dia balik dirilah ayat Quran. Malah tak ingat kita pun. Ni. Tu ada cerita. Sesungguhnya benar-benar telah menang orang yang beriman. Modalnya iman. Belum nak cerita semaya, puasa, ya pasok di iman dulu. Sebab tu dalam ayat lain tu kata ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hei orang mukmin, nak dak aku tunjuk kamu bisnes yang boleh melepaskanmu daripada azab aku yang pedih. Noklah. Gapo tu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Tu modal tu. Sebab tu iman ra'su mali dini. Ialah kepala modal. Ra'sul mal ni mana kepala modal bagi agama. Tak ada email ke? Semaya berapi pun tukar jadi super saya sekali pun tak ada hijau. Lekok ni latar semaya. Tapi email tak sah, tak ada hijau. Habis itu haba mansura, debu berterbangan begitu je. Tak diterima oleh Allah Taala. Email dulu. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi nak mujahadah dengan harta, dengan diri, dengan nyawa, kepala modalnya iman. Beriman dulu. Tu tengok. Jadi Tuhan kata qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lagu mana sifat kesannya orang yang iman dia sah? Orang tersebut semaya dia khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Perkara-perkara yang memalingkan, perkara-perkara yang melarakan, yang melalaikan dia daripada ingat Tuhan, ingat ke akhirat, ingat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'ridun, i'rad, dia berpaling hati dia. Dengan zakat dia keluar. Dengan kemaluan dia jaga, melainkan kepada isteri-isteri dia dan hamba-hamba. Itu dulu hamba ada lah, sekarang hamba tak ada dah. Lepas tu ayat kemudiannya Tuhan kata apa? Siapa bawah tu? Ulaika humul waritsun. Mereka itulah yang diwariskan. Alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Mereka tu orang yang diwariskan apa? Perkara mereka warisi, iaitu masuk syurga Firdaus. Alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Dalam syurga tersebut
kekal mereka tu. Tu orang panggil untung tu. Tu. Dan beruntung siapa? Oleh yang mengetahuinya, mana? Oleh yang mengaji, yang mengetahui serta iktikad dalam hatinya. Gitu. Kalau tahu saja. Orang orientalis ya tahu. Yang ngaji orang orientalis ya. Dia nak masuk, nak merosok ke Islam ni bukan mudah. Dia hantar anak-anak kecil ini. Ejen-ejen dia di Makkah ngaji agama, ngaji bahasa Arab, siapa alim. Siapa digelar sebagai ulama dah. Ni. Tahu dia. Tahu ini mazhab ni, ini perbahasa firqah ni tahu. Tapi dia tidak iktikad, tak terima dalam hati dia. Dah. Sebab benda tu tak pelik tu kalau di Aceh tu dia mau cerita ada kan tokoh yang dianggap ulama, rupa-rupanya pemusnah Islam, kafir sebenarnya, orang kafir, dianggap tok guru. Jadi sejarah tu tak pelik. Sebab kalau kira almarhum Tok Guru Ni Aziz, dia pernah cerita zaman dia mengaji di Mesir. Zaman dia mengaji di Mesir ni ada satu orang pensyarah dia. Zaman dia lah, zaman di Azhar, zaman kita ni tak ada dah kalinya. Zaman dia ni ada pensyarah di Mesir, di Azhar, wallahu alam lah di mana. Kalau di Azhar tu mungkin mustahil sikit, mungkin di University Cairo ke berapa dak sini. Dia mengajar tasawuf. Jadi pelajar-pelajar Wafidi ni nak buat kelas tambahan lah. Buat kelas tambahan tak cukup di kuliah universiti. Buat kelas tambahan mengaji di rumah. Lecturer tu, pensyarah, doktor tu. Jadi dia ceritanya ada dalam YouTube ada, boleh dengar dia cerita. Dia ngaji dengan Tok Guru tu sebelum Zuhur. Sebelum Zuhur, masuk Zuhur tak berhenti. Dekat-dekat nak asar tak berhenti lagi. Pucak kesi anak murid ni dekat sini. Pakat keluar sikit, giling 2-3 orang keluar semaya, masuk. Ni pula keluar lagi semaya Zuhur. Nak masuk asar. Lepas asar tak berhenti lagi ngajar. Kuat. Lekat-dekat maghrib barulah berhenti. Jadi sudah berhenti tu anak murid pun tanya. Ikut cerita Tok Guru Ni Aziz punya cerita almarhum lah dia kata. Dia tanya. Syekh, tak semaya kau Zuhur asar tu ni? Dia kata aku Yahudi ya. Yahudi tu ngajar tasawuf tu, bukan ngajar usuluddin. Aku Yahudi. Kepuk dahi pun je. Aduh, Tok Guru Yahudi pun je. Yahudi boleh mengajar tasawuf, mengajar tafsir, boleh mengajar hadis. Terbelik apa? Saya mengaji ya. Tu. Boleh mengajar usuluddin ni kalau yang mengaji. Tapi hak dalam perut dia sendiri lah ke mana? Wallahu a'lam. Tu bahaya tu. Jadi kita nak dapat keberuntungan, kemenangan tu bukan hanya mengaji, mengetahui serta iktikad dalam hati. Nabuh gitu dah. Tu. Beruntung, dapat kemenangan dan beruntung oleh siapa? Oleh yang, oleh orang yang tu sifat hazah mausuh dia panggil. Oleh orang yang mengetahuinya serta iktikad dalam hatinya. Tu. Mengetahuinya ilmu tauhid serta iktikad dalam hatinya orang yang mengetahui tadi. Tu dah. Kena peganglah hati. Yang mengaji faham Tuhan mesti ada, tak ada Tuhan tentu tidak. Ada Tuhan tak sama maknanya ada dengan makhluk ni. Ada Tuhan tu ada senuti, ada zati, ada bahasa zati dia bang. Ada makhluk ni ada bahasa idhafi atau majazi. Itu kan. Sebab jadi lama mengaji ilmu tauhid ni sebab kita nak jadi bezalah perkataan hak kita istimal guna pada Tuhan dengan sama istirak penggunaannya dengan makhluk makna lain-lain. Tu jadi lama tu. Kalau kira tak ada duk lama mana mengaji sifat 20 ni. Berapa minit ya? Tuhan mesti ada, tak ada Tuhan tentu tidak, dalilnya alam ni. Tuhan mesti sedia, baharu Tuhan tentu tidak, dalilnya alam ni. Tuhan mesti kekal, binasa Tuhan tentu tidak, dalilnya alam ni. Tuhan mesti tak serupa akan yang baharu, serupa Tuhan akan yang baharu tentu tidak, dalilnya alam ni.
Tuhan mesti ada cara-cara zat? Tentu tidak. Dia tu sifat atau jirim atau arah. Dalilnya alam ini. Tuhan mesti tak berbilal. Dalilnya alam ni. Di zat dia mesti ada sifat berkuasa? Tentu tidak, dia lemah. Dalilnya alam ni. Berapa dah tu? Berapa dah tu? Masuk kudrat dah tu. Dia mesti ada sifat penentu. Babuk, nyanyuk, tergagah. Tentu tidak. Dalilnya alam ni. Dia mesti ada sifat pengetahuan. Bodoh atau pada makna bodoh. Tentu tidak. Dalilnya alam ni. Dia mesti ada sifat penghidup. Mati. Tentu tidak. Dalilnya alam ni. Dia mesti ada sifat pendengaran. Pekak. Tentu tidak. Dalilnya alam ni. Dia mesti ada sifat penglihatan. Buta dia tentu tidak. Dalilnya alam ni. Dia mesti ada sifat perkata penutur. Bisu atau kelu dia tentu tidak. Dalilnya alam ni. Habis 13. Habis sifat 13. Tambah lagi kaunuhu qadirah. Dia mesti keadaannya yang berperkuasa. Empunya sifat berkuasa. Tentu tidak keadaannya yang empunya lemah. Dalilnya alam ni. Maksud dah 14. 13, 14. Siapa habis? Kaunuhu mutakalliman. Dia mesti keadaannya yang empunya sifat penutur perkata. Tentu tidak keadaannya empunya sifat kelu dan bisu. Dalilnya alam ni. Habis 20. Situ je. Lepas tu haru pada hak kudrat iradat dia nak mengada, pada hak kudrat dia nak mengadakan makhluk, nak meniadakan makhluk. Adik cukup 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang haru. 41 aqaidil iman. Tambatan-tambatan, simpul-simpul bagi kepercayaan secara tafsili, secara terperinci, huraian satu persatu. Sekejap je. Apa tu jadi lama pasal apa? Pasal duk bahas seko-seko. Hak tu jadi lama tu. Duk bahas sosa. Tuhan ada. Ada. Kita ni ada tak? Ada. Dia kata tak ada. Kalau kata tak ada, kita falsafah. Falsafah mazhab Sawfasṭaiyah dia panggil. Mengiktikadkan makhluk ni tak ada. Ni, kita tengok dia kalau apa kita sendiri ni tak ada ni. Lepas tu orang panggil apa? Dia panggil takhayyulan. Benda hak dikhayal saja. Seumpama ni kita tengok pada waktu panas terik di tengah apa? Atas jalan raya kan, ada macam air. Gigi ada tak? Tak ada. Lagu tu kita manusia ni, makhluk ni. Siapa kata? Sawfasṭaiyah. Makhluk ni tak ada. Tu jangan etikot gitu jangan. Kafir etikot gitu. Lepas tu, makhluk ni ada. Tuhan pun ada. Weh, sama Tuhan dengan kita. Sudah. Tu jadi lama tu. Dah. Supaya boleh farak, boleh beza. Boleh tamyiz bainal qadimi wal hadis. Itu dia panggil makrifat. Baru kenal. Tu. Apa perut weh kata? Ginda pun ada nasi nak sedia. Nak sedia. Tuhan pun sedia. Weh. Sama Tuhan dengan makhluk, sama-sama sedia. Kau gua ni. Hak tu jadi lama tu duk bahas perkataan tu. Sebab ada istirak, ada bersyarikat penggunaannya pada Tuhan dengan makhluk. Tu. Dia mau mari apa ke? Mari sore, mari satu. Dia mau bini berapa? Satu je. Jaga bab bini. Bini berapa? Bini satu. Bini dia mau ada berapa? Satu je. Satu. Tuhan pada satu. Weh, Tuhan dengan bini dia mau sama ke mana? Sama-sama satu. Hak tu yang jadi lama mengaji ilmu tauhid tu. Satu makna apa kita istimal pada Allah. Satu yang bagaimana kita guna sesama makhluk. Boleh beza, baru kenal. Tak boleh beza, tak kenal dia panggil. Itulah gitu dah. Habis. Lepas tu, kemenangan dia beruntung tu sekejap ke? Kalau macam orang kan, ni tengok pemain bola. Masa dia gagah main bola mula ke Allah. Meneh perlawanan. Gaji pun masuk. Main bola je kerjanya. Gaji puluh-puluh ribu. Beli kereta tu, beli kereta ni. Bawa masuk tua sikit, sakit orang gapo tak gagah supaya mula dalam main bola. Tak jadi pemain bola. Gaji pun tak masuk dalam weh. Lepas tu,
kemenangan, keberuntungan tu sekejap je tu. Tak berapa nak molek mana tu. Hak ni dah dapat kemenangan dan beruntung tu selama-lama. Lama-lama. Selama mana? Selama-lama. Khalidina fiha abada ke? Tu. Alladzina yaritsunal firdausahum fiha khalidun. Kekal selama-lamanya. Selama-lama. Tu hak bahasa akhirat tu bagai hak ngati, hak sungguh. Sebab tu Tuhan kata walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu lebih baik dan kekal. Tak piuklah kerana basirah kita tu tak berapa nak celak mana, mata hati kita tu tak berapa nak celak mana. Duk nampak dunia ni juga hak terbaik, hak terhebat, hak beruntung, hak kita kena rebut peluang, hak kita kena kayak gitu. Akhirat ni tak berapa nak mana. Kalau orang kata Nabi sabda. Gitu ke? Nabi sabda. Nabi kata lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa saffil awwali. Kalaulah manusia tu tahu. Tahu belaka. Pasal apa tak buat juga? Dah tahu pun. Dia tak jadi dengan tahu saja. Dia kena ada yakin yang mantap serta keinginan yang sangat kuat, hemah yang sangat kuat. Nabi kata kalau manusia tu tahu, makna kalau manusia tu mempunyai keyakinan yang mantap, yakin dia tu bukan ilmu yakin. Mana? Ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Tu mantap keyakinan dia. Dan hemah dia tu kena suraya, tinggi. Keinginan nak buat tu tinggi. Kalau begitu. Kalau manusia tu mempunyai keinginan yang mantap, iman yang teguh, yakin yang kuat, apa yang dijanjikan oleh Allah, kelebihan menjadi muazzin, ma fin nida wa saffil awal, dan saf yang pertama ni, apa kelebihan Tuhan janji? Pasti kalau mereka tak dapat jadi muazzin tuk bila, ataupun tak dapat duduk di saf yang pertama, melainkan dengan buat pilihan raya, Nabi ayat, pasti mereka akan buat pilihan raya. Buat pilihan raya. Ada berlaku dalam dunia ni. Buat pilihan raya sebab nak jadi tok bila. Ada? Ada. Tak ada badi duk tolak. Tok bila. Badi cokek-cokek cuba. Ngasah tamu. Kayak gitu. Tu kita nak ayat kata sejauh mana orang panggil yakin kita tadi tu. Sudah. Kalau YB berjanji, sudah. YB janji, Yoko selalu. Laju YB pada Nabi. Kalau Nabi sabda, Nabi janji ni. Gitulah. Selalu. YB janji, Yoko selalu. Bila? Tarikh bila? Masa mana? Tak boleh ni. Kena pergi gubuk peluang ni. Kayak gitu. Itu nak ayat kita. Berat tu. Itu tandanya apa? Basirah. Mata hati kita kalau tidak juling, tidak gabung, buta. Itu kan. Itu nyanyi tu. Afaman kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mana-mana orang yang di dunia ni buta mata hati, baki akhirat esok buta pula mata kepala. Lepas tu sesak nak kelik kepada mahsyar. Ni kalau mati pucuk. Tahu nu. Nak pergi pada Arafah tu. Pada Arafah tu Tuhan kali bumi baru. Saling tanah baru. Tuhan buat bumi baru. Tanah baru. Mana? Pada Arafah. Kita mati pucuk. Pakit daripada kubur kita, jalan lagi. Tu pak kalau buta mata kepala akhirat, ada orang nak tolong boh, nak bibik. Tukar-tukar tak ada. Pakit belanja bogel. Jangan kata tukar. Pendu tak ada lagi. Agak-agak lagu mana? Boleh buat hijau. Kalau tanya Tuhan, lima hasyartani a'ma. Tuhan, kenapalah engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Faqad kuntu basira. Padahal aku mula di dunia boleh melihat, mata kepala boleh tengok sangat, tak ada duk rabung, tak ada duk buta.
Tuhan kata atadka ayati, telah datang ayat-ayatku. Ayat Quran aku mari. Nih, ayat langit bumi, segala urusan atas muka bumi, baik buruk berlaku. Ni ayat Tuhan. Ayatul kauniyah dia panggil. Ayat Tuhan hak bahasa kaun, kejadian Tuhan buat. Apa hikmat Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi? Untuk kita reti Tuhan, faham Tuhan, tahu Tuhan, makrifat Tuhan. Itu kan? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma. Allah alladzi khalaqa, yang telah menjadikan daripada tak ada kepada ada 7 lapis langit, sab'a samawati wa minal ardi, dan bumi itu mislahunna, seperti langit juga 7 lapis bumi. Wa tanazzalul amru bainahunna, dan Allah lah yang mengatur, yang menurun, yang menjalankan apa-apa pekerjaan di antara langit dengan bumi. Baik buruk, panas, kemarau, hujan lebat, banjir, gempa bumi, suka, duka, sehat, sakit, susah, miskin, kaya. Ia berlaku, kerjaan Tuhan berlaku. Nah, apa hikmahnya? Lita'lamu, ay lamu lita'lilil hikmah. Hikmahnya supaya kamu tahu, jadi kamu iktikad dalam hati kamu, annallaha ala kulli syai'in qadir, akan bahawa sesungguhnya Allah di atas makhluknya tiap-tiap mungkin ni, dialah qadirun, zat yang maha amat berkuasa, kerana bersepakai di zatnya sifat berkuasa, ai zatun muttasifatun bil qudrati. Nah, itu sifat 20 tu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan mu tahu, mu kenal, mu makrifat akan bahawa sesungguhnya Allah meliputi dengan detail, terperinci dengan segala perkara. Nisbah pengetahuan ilmunya. Itu kan? Maksud sifat ilmu. Jadi ngaji ilmu tauhid ni nak supaya capai apa hikmat Tuhan buat langit bumi. Jadi bila Tuhan kata telah datang ayatku, fanasi tahamu wa lupa, mu tak hingga. Wa kadzalika yauma tunsa, maka seperti itu juga kami buat tak hingga kamu pada hari akhirat. Sudah. Itu dah habis itu. Sebab itulah dalil-dalil dalam ilmu akidah ni, dalam bab ketuhanan, sifat hukum sifat ketuhanan, banyaknya makhluk ini, alam ini, baharu alam ini. Tu apa? Baharu alam ini, baharu makhluk ini. Sebab apa? Sebab makhluk inilah yang kalau kita nazar, kita fikir, akan membawa kita kenal Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Itu habis itu. Kemudian hari ini kena berhenti awal sikit sebab ada mesyuarat pula. Dan agama itu ialah ibarah daripada perhimpunan segala hukum yang dihantarkan dia hukum oleh Allah Ta'ala bagi segala hambanya hamba Allah. Hamba Allah yang mana? Sifat bagi hamba yang mukallaf. Hantar-hantar takluk pada kata hantar atas lidah rasulnya, yakni atas diri rasul. Dia panggil min itlaqil juz'i, lidah, tapi naknya tubuh nabi itu sendiri dah. Sebab tu nabi itu dipanggil syar'i majazi, tukar yang buat undang-undang agama secara majaz. Tukar yang buat undang-undang agama secara hakiki siapa? Allah. Gitu kan? Habis itu wallahu a'lam, kita sambung semula pula lah tu. Yang ni dia bukan mabadi'ul asyarah, ni dia panggil istitra', dia panggil istitra'. Istitra' ni makna sambil-sambil, ambil sambil dia panggil dah. Belai-belai, orang Kelantan panggil belai-belai. Belai-belai pehedak tahu. Kita nak pergi ziarah orang sakit, tapi belai-belai tu singgahlah. Beli karipak, beli kepuk goteng, goreng pisang. Bukan tujuan tu nak pergi beli goreng pisang, kepuk goteng ke apa tu.
Tujuannya nak pergi ziarah ke sakit, tapi sambil-sambil tu singgah. Tu istitra dia panggil. Istitra dia panggil. Ambil sambil. Pasal apa ambil sambil? Pasal sebelum ni dia sebut ke agama ke. Tu dulu ada yang sebut agama. Mana? Tu di haddil pada masalah pada menerangkan definisi ilmu tauhid. Al-haddu ilmi tauhid. Ta'arif ilmu tauhid pernah dia sebut yang dibangsakan kepada agama. Tu. Dia pernah sebut perkataan agama. Sambil-sambil tu nak syarah dululah. Agama ni gapo? Kita tahu agama ni gapo. Lihat ni. Gapo dia? Agama. Ugamo ko igamo ko tak kira lah. Kalau sebut bahasa Melayu tu boleh terjemuh daripada Arab sama ada ad-din, al-millah, awis syariah sama. Terjemuh Melayunya ugamo belaka. Gapo dia ugamo? Dia nak menyata tu. Wallahu a'lam wa ilmuhu adam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.